4 remaja yang disyaki terbabit dalam 2 kes buli berasingan. Dituduh mencuri wang RM100 seorang pelajar tingkatan 3 sebuah sekolah menengah agama di Bukit Besayan, Kedah dipukul hingga lebam. Pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM direman 3 hari sehingga had bagi membantu siasatan berhubung kes buli seorang pelajar tingkatan 2. Polis menahan 4 pelajar tingkatan 1 dan 2 kerana disyaki memukul pelajar tingkatan 1 sekolah sama. Dan lelaki berusia 17 tahun mati dipercayai dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke program Bicara Madani. Dan hari ini saya Syafiqah Sabri merupakan moderator anda untuk sesi bual bicara kita pada pagi ini. Dan pada hari ini sebenarnya kita nak bual bicara bertemakan isu buli, di mana isu buli ini hangat diperkatakan pada hari ini kerana laporan mengatakan bahawa lebih daripada 8,000 kes telah dilaporkan di Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini. Dan oleh itu bersama dengan saya Cikgu Iliana daripada SMK Taman Sentosa yang merupakan kaunselor sekolah. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Syafiqah. Okey, terima kasih atas jemputan untuk buat bicara pada hari ini. Saya amat menghargai usaha pelajar seperti Syafiqah ni kerana mengambil inisiatif untuk membincangkan isu penting seperti ini. Baiklah, terima kasih Cikgu. Okey, sebenarnya hari ini sebelum kita meneruskan, kita mengupas isu buli ini dengan lebih lanjut, marilah kita menyaksikan satu video pendek untuk kita melihat realiti buli di sekolah. Oh Dania, tolong buat kerja aku boleh tak? Tak nak dah, saya pun banyak kerja lagi. Hang ni kan, aku ni minta kat hang tu buat lagi sikit. Jawab susah sangat Pada petang itu, Dania berjalan perlahan-lahan di koridor sambil memegang bukunya. Wajahnya kelihatan muram, matanya merah. Jelas dia baru menangis. Sudah lama dia menanggung tekanan ini. Langkahnya terhenti, matanya tertumpu pada sebuah poster. Dania terdiam seketika, lalu mengesat air matanya. Katanya mungkin sudah tiba masanya untuk dia berani bersuara. Dania, lama tak jumpa kamu. Masuk. Ada apa yang cikgu boleh bantu, Dania? Cikgu, sebenarnya saya nak cerita. Ada benda yang jadi dekat saya baru-baru ni. Tak apa, Dania. Kamu tak perlu takut. Cerita je kat cikgu. Cikgu sedia mendengar. Okey, macam ni. Pada ketika itu, buat pertama kalinya, Dania membuka mulut dan menceritakan segala permasalahannya. Suara Dania bergetar, namun setiap patah kata yang keluar terasa seperti beban yang terangkat sedikit demi sedikit. Cikgu Iliana mendengar dengan penuh perhatian dan empati, lalu memberi kata-kata yang menenangkan. Terima kasih sebab berani jumpa cikgu. Langkah kamu ni sangat penting, Dania. Tak apa, kita selesaikan masalah ni sama-sama ya. Okey, terima kasih cikgu. Saya rasa lebih tenang sekarang. Assalamualaikum Cikgu Syafiqah. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam Cikgu Ilia. Masuk. Ada apa Cikgu Ilia? Macam ni, saya nak bincang sikit tentang kes buli yang dilaporkan baru-baru ni. Okey, duduk. Saya baru saja selesai bercakap dengan mangsa. Dia sangat kelihatan tertekan dan gelisah. Katanya dia sering dibuli oleh rakan sekelasnya kerana tidak mengikut kehendak mereka. Oh ya ke? Baiklah, kalau macam tu saya akan semak balik ikut disiplin murid-murid ini. Kalau masalah ini sebenarnya dah berulang, nampaknya kita perlulah panggil ibu bapa mereka untuk kita bincangkan masalah ini. Bagus idea tu. Kita perlu menunjukkan ketegasan bahawa sekolah kita tidak bertolak ansur dengan sebarang bentuk buli. Betul? Harapnya dengan pendekatan kaunseling dan tindakan tegas, murid-murid akan lebih sedar tentang kesan buli dalam kalangan pelajar.
Baiklah, terima kasih cikgu. Saya hargai kerjasama cikgu. Sama-sama Cikgu Ilya. Aduh, kenapa kena panggil dengan cikgu disiplin ni? Mak masa aku je lah. Yang cikgu pun tak sampai-sampai dari tadi lagi ni. Aisyah, tahu tak kenapa cikgu panggil kamu hari ni? Tak tahu. Cikgu baru je terima laporan tadi yang kamu dah bully seorang daripada pelajar sekolah ni. Ya kot? Mana tu? Ya, kamu bully Dania, betul tak? Okay, kamu suruh dia siapkan kerja sekolah kamu. Kalau dia tolak, kamu paksa dia, kamu pukul dia. Bukan macam tu cikgu. Saya suruh dia tolong. Tolong apa? Saya minta dia buat sikit je kerja saya cikgu. Saya tak ada niat nak bully dia pun. Aisyah, cikgu tahu mungkin kamu tak sedar apa yang kamu buat ni salah. Tapi bila kamu paksa kawan kamu buat kerja kamu, ini dah dikira membuli. Bila kamu guna kekerasan pula, itu dah melibatkan keganasan fizikal. Kamu tahu tak? Sebagai pelajar, dah jadi tanggungjawab kamu untuk siapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru kamu. Kalau kamu tak faham, tak jelas tentang kerja sekolah tu, kamu boleh jumpa guru kelas, mentor kamu, ataupun kamu boleh tanya secara baik dengan rakan-rakan kamu. Saya minta maaf cikgu. Saya cuma lupa nak siapkan kerja sekolah saya. Saya sepatutnya tak perlu libatkan Dania dalam hal ni. Saya minta maaf cikgu. Bagus kamu sedar. Tapi cikgu nak kamu tahu, apa yang kamu buat dekat Dania ni membuatkan dia takut nak datang sekolah. Dia rasa rendah diri dan tertekan. Kamu sanggup tengok kawan kamu jadi macam tu? Tak cikgu, saya betul-betul minta maaf cikgu. Cikgu harap penyesalan kamu ni bukannya sekadar kata-kata semata-mata. Mulai hari ni, cikgu nak kamu siapkan tugasan sekolah kamu sendiri. Dan jika ada apa-apa persoalan, pertanyaan, tanyalah dekat cikgu-cikgu. Kami sentiasa ada untuk bantu kamu. Boleh? Boleh cikgu. Bagus kalau macam tu. Sekarang cikgu nak kamu pergi jumpa Dania, minta maaf dengan dia. Baik cikgu. Lepas ni saya akan jumpa Dania. Cikgu percaya kamu boleh jadi pelajar yang lebih baik lepas ni. Tapi ingat, kalau perkara ini berulang, cikgu tak teragak-agak untuk kenakan tindakan yang lebih berat pada kamu. Okey? Ya, cikgu. Cikgu percaya setiap pelajar boleh berubah. Yang penting kamu belajar daripada kesilapan. Okey Aisyah? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bagus ni kita. Dania, Kenapa ni? aku datang sini sebenarnya nak minta maaf. Sebab aku dah buat hal macam-macam dah. Maafkan aku Tak apalah Aisyah, aku maafkan. Aku ni sebenarnya tak pandai lah nak buat yang cikgu bagi itu. Kau boleh ajak aku dok? Boleh. Duduklah. Jom kita buat sama-sama nak. Boleh? Jom. Dari sebuah luka, lahirlah sebuah persahabatan yang tulus. Kadang-kadang, kemaafan mampu menyembuhkan lebih banyak hati daripada kemarahan. Baiklah, itu dia video mengenai buli di sekolah. Terima kasih kerana sudi menonton video sebentar tadi. Baiklah, daripada video itu kita boleh tahu bahawa betapa besarnya kesan buli untuk mangsa buli itu sendiri. Oleh itu, mari kita mengupas video sebentar tadi bersama kaunselor sekolah Cikgu Iliana. Baik Syafiqah. Secara umumnya, buli ialah satu tingkah laku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kumpulan terhadap orang yang mereka anggap lemah. Buli ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti bentuk fizikal, verbal, emosi dan cyber. Okey, antara tanda awal yang kita boleh lihat pada seseorang sama ada kita nak tengok dia ni mangsa buli atau tak, kita boleh tengok bila pelajar tu menjadi pendiam, enggan ke sekolah, hilang tumpuan atau menunjukkan tanda-tanda kemurungan. Wah, menarik cikgu. Saya ada persoalan yang nak ditanyakan kepada cikgu. Jadi, apakah faktor
faktor persekitaran seperti pengaruh rakan ataupun tekanan akademik yang menjadikan pembuli ingin membuli rakannya sendiri? Ya, betul. Antara punca utama termasuklah keinginan untuk menunjukkan kuasa, tekanan persekitaran dan kurangnya kawalan emosi. Kadang-kadang pelaku buli sendiri pernah menjadi mangsa buli, lalu melampiaskan dendamnya kepada orang lain. Oh, begitu ya cikgu. Kalau kita lihat video sebentar tadi, kita lihat karakter Dania menunjukkan dia mengalami tekanan emosi yang agak ketara. Betul tak cikgu? Apakah sebenarnya kesan jangka panjang jika seseorang mempunyai rasa seperti itu? Okey, kesan buli tidak terhad pada waktu sekolah sahaja. Mangsa boleh mengalami trauma emosi, hilang keyakinan diri, prestasi akademik menurun, bahkan kemurungan berpanjangan. Ada kes di mana mangsa menjadi antisosial dan takut untuk berinteraksi. Wah, itu sangat membimbangkan ya cikgu bila kita dengar dengan lebih mendalam mengenai kesannya kepada mangsa itu sendiri. Oleh itu cikgu, apakah sebenarnya cabaran pihak sekolah terutamanya dalam membendung kes-kes buli di sekolah? Antara cabaran terbesar untuk pihak sekolah membendung kes-kes buli ini ialah sikap takut untuk melaporkan kepada pihak-pihak tertentu lah kan. Sebab kita perlu lapor supaya kita tahu kes yang berlaku, sama ada daripada pelajar atau ibu bapa. Memang mereka takut untuk melaporkan. Selain itu, ada juga kes di mana masyarakat menganggap buli sebagai perkara biasa di sekolah. Sikap inilah yang perlu kita ubah. Betul cikgu. Jadi daripada sesi kita pada hari ini, saya boleh kata yang pentingnya untuk ada sikap ambil tahu dalam semua kalangan masyarakat. Tidak kisahlah dari segi rakan ke ibu bapa sendiri ataupun guru, untuk ambil tahu anak-anak punya emosi dan permasalahan di sekolah terutamanya. Betul. Baiklah. Di video sebentar tadi kita boleh lihat yang sekolah telah pun mengambil langkah yang kehadapan dengan mengadakan sesi kaunseling dan juga program-program kesedaran. Betul tak cikgu? Betul. Jadi sebenarnya apakah peranan sekolah dalam menangani isu-isu ini secara keseluruhannya? Okey. Pertama sekali, sekolah ialah tempat yang paling penting untuk mendidik nilai empati dan hormat. Pihak sekolah boleh melaksanakan program Anti-Bullying Week atau ceramah kesedaran. Boleh juga melakukan sesi bimbingan individu dan kumpulan, mewujudkan peer support group antara pelajar dan menggalakkan pelajar melapor secara rahsia melalui saluran digital seperti e-counselling. Wah, menarik cikgu. Kalau begitulah, apa pula peranan ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri untuk kita menangani isu buli yang semakin berleluasa pada hari ini? Pertama sekali, ibu bapa perlulah lebih peka terhadap perubahan anak-anak mereka. Jangan cepat menghukum, sebaliknya cuba fahami punca tingkah laku mereka melakukan sesuatu perkara yang salah tu. Betul cikgu. Bagi pelajar pula, penting untuk mereka berani bersuara. Jika nampak rakan dibuli, mereka perlulah laporkan kepada guru-guru ataupun laporkan kepada ibu bapa. Jangan diam. Okay? Jangan diam, sebab diam bermakna kita membiarkan penderitaan seseorang itu berterusan. Wah, baiklah begitu. Untuk sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, boleh tak kalau cikgu kongsikan sedikit pendekatan yang terbaik untuk kita menghapuskan budaya buli di sekolah secara berkesan ataupun secara berterusan untuk digunakan pada masa akan datang? Langkah yang pertama, langkah paling utama ialah pendidikan karakter dan nilai-nilai murni. Kita perlu tanam dalam diri pelajar semangat saling menghormati, empati dan tanggungjawab sosial.
Selain itu, penggunaan media sosial secara bijak juga penting untuk mengelakkan buli cyber yang kini semakin berleluasa. Saya setuju, Cikgu. Buli ini bukan sekadar salah satu salah laku disiplin, tetapi ianya juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Dan individu itu tidak akan berasa selamat untuk meneruskan hidup kerana merasakan diri mereka dikecam oleh individu sekeliling. Betul ke tidak, Cikgu? Betul. Okey. Baiklah, sebenarnya kita sudah pun sampai ke penghujung sesi bual bicara kita pada hari ini. Dan terima kasih Cikgu Iliana atas perkongsian yang cukup bermanfaat untuk kita semua. Dan ianya bukannya sekadar perkongsian yang cukup bermakna, tetapi ianya sangat memberikan manfaat terutamanya kepada generasi kita pada hari ini. Okey. Kepada semua penonton, ingatlah bahawa komunikasi berkesan dan empati adalah asas untuk membina generasi madani yang beradab dan penuh keprihatinan. Oleh itu, jika anda menjadi mangsa buli ataupun saksi buli, jangan takut untuk laporkan kepada guru ataupun pihak atasan, dan jangan biarkan diri untuk pendam masalah anda seorang diri. Dan sekian sahaja untuk program Bicara Madani kita, iaitu menangani isu buli dalam sistem pendidikan Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.